Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Masih lagi Allah bagi peluang pada kita untuk berusaha dan berikhtiar menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Allah bagi kita peluang lagi untuk membetulkan segala kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan kita, supaya kita menjadi manusia yang diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Bila dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Quran banyak, tapi saya cerita pagi ini hadis Qudsi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan bagi hamba-hambaku. Kita lah hamba Allah. Fiha, di dalamnya tu syurga. Ma la ainu ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, menariknya. Kata orang kampung Gajah, eginya. Tak pernah kita tengok syurga tu.
Siapa dia nampak syurga, dia tahu syurga tu opini-opini, tak betul. Kerana itu tak pernah kita lihat di syurga tu, begitu cantiknya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga kita tak pernah dengar. Sedapnya, lazatnya, merdunya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Kita nak bayang pun tak tahu. Ustaz nak menceritakan, nak bayang pun tak erti. Nah, itu keadaan dalam syurga. Disediakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang diiktiraf sebagai hamba-hamba ini. Nak jadi hamba Allah ada dua syarat. Pertama beriman, kedua beramal soleh. Bila kita beriman dan beramal soleh, Allah janji itu dalam Quran banyak. Janji syurga bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya, di antara yang selalu kita baca ni. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Surah Al-Baqarah ayat 16. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Panjang ayat tu. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jadi saya tak uraikan itu. Karena kalau panjang kan nanti uraian itu dah tak baca kitab pun. Jadi janji Allah tu bagi orang yang beriman dan beramal soleh, syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi caranya dua je. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa maksud beriman? Percaya betul-betul rukun beriman. Dan rukun iman yang 6 tu. Kita dah belajar rukun iman 6 tu. Sudah 2 tu dah belajar. Ya, percayakan Allah yang pertama, yang kedua percayakan malaikat, yang ketiga percayakan Rasul, yang keempat percayakan kitab, yang kelima percayakan hari kiamat, yang ketujuh percayakan qadar dan qada. Percaya betul-betul. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. 100%. Itu beriman. Yang kedua beramal soleh. Apa itu beramal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Nah, bila beriman dan beramal soleh, Allah janjikan syurga. Banyak tempat dalam Quran Allah menjanjikan orang yang beriman dan amal soleh itu, sebagai mereka-mereka yang layak dapat syurga. Di antara yang berkata Allah, wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itulah syurga-syurga, menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah Taala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Lagi apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, bagi mereka itu adalah syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepada mereka. Nah, syurga Firdaus yang tertinggi, syurga tu namanya Firdaus untuk orang beriman dan beramal saleh. Lagi setiap minggu tu imam baca, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itulah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa yang diturunkan kepada mereka. Falahum Jannatul Ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, diturunkan kepada mereka kerana amalan-amalan baik mereka dalam dunia ini. Jadi itu janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Di antara nak jadi orang beriman dan beramal soleh, kita kena amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Allah perintah ada 5 hukum Allah datangkan.
Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang tiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ini hendaklah kita laksanakan dalam hidup kita. Yang wajib kita buat, jangan tinggal. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Yang sunat kita buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh kita tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Dan yang harus kita jadikan ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup ni tak lepas daripada 5 hukum. Mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak cara Islam, pendidikan cara Islam, ekonomi cara Islam, pentadbiran cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, Tuhan tolak, tak terima dari Tuhan. Cuba baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ikut Islam, rugi masuk neraka. Tak nak masuk neraka, kena ikut Islam. Nah, di antara ajaran-ajaran dalam Islam tu ialah rukun-rukunnya. Rukun Islam ada 5 perkara, kena buat tu. Yang pertama semayang, yang pertama mengucap dua kalimah syahadah, yang kedua semayang, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji. 5 rukun Islam. Semua orang tahu. Bunyal Islam ala khamsin. Tujuan Islam tu di atas 5 perkara. Baik, untuk pagi ni di antara yang wajib kita buat ialah semayang. Okay, semua nak semayang. Semayang tu yang pertama mesti cukup. Bilangan cukup. Umur kita berapa, kita akil balik umur berapa, dikira tu. Mesti 1 hari 5 kali, 1 hari 5 kali, 1 hari 5 kali. Mesti cukup. Siapa yang tak cukup, mesti ganti balik. Semua ulama macam ganti balik, ya. Kalau tak cukup, dia kena cek, kena semak balik lah. Umur dia berapa, umur berapa dia start semayang. Berapa tahun tinggal. Ganti sehari 5 kali, sehari 5 kali, sehari 5 kali. Sudah cukup. Bila cukup mesti betul. Bacaannya kena betul, gerak-geriknya kena betul. Apa saja yang dilakukannya mesti betul. Jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Sudah cukup, dah betul, kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Baru diterima ibadah. Ya? Untuk pagi ini kita sambung. Iaitu ini satu fasal pada menyatakan adab-adab semayang. Kita nak semayang. Siapa ada buku Jawi, saya tak tahu pasal apa-apa. Rumi ada. Buku Rumi ni. Saya bukan buat Rumi ni. Adab-adab nak semayang. Nah, kita nak semayang, udah semayang kan tadi, ha? Adakah kita ngikut adab-adab itu? Jadi, subuh dah semayang. Banyak orang zuhur. Betul kan nanti asar, kalau panjang umur. Betul kan maghrib, betul kan isyak. Pagi esok subuh balik. Kena ikut adab-adabnya. Dalam Islam ni, tuan-tuan dan perempuan, apa saja kita buat ada adab. Nak makan ada adab, nak tidur ada adab, nak semayang ada adab, nak ambil wuduk ada adab, nak nikah kahwin ada adab, nak bergaul dengan keluarga ada adab. Semua ada adab dalam Islam. Adab yang paling penting, ya. Jadi ini nak semayang tu ada adab sekali. Jadi kita nak semayang ni, kita kena cari apa, kena ikut apa ada adab dia. Baik, baca kitab senang. Buka kitab. Apabila selesai engkau bersuci daripada hadas. Artinya, kalau ada hadas besar, mandi. Kalau ada hadas kecil, ambil wuduk. Itu bersuci daripada hadas, ya. Sama ada besar atau kecil. Kalau ada hadas besar, mandi. Mewajibkan mandi.
Ya. Nah, 6 sebab mewajibkan kita mandi. Nah, yang pertama, kalau dia berhubung jima dengan ataupun bertemu khitan antara dua lelaki dan perempuan, wajib mandi. Yang kedua, bila keluar mani sama ada mimpi atau sengaja, wajib mandi. Yang ketiga, mati. Kalau mati, bukan dia wajib mandi, kita wajib memandikan dia. Nah, itu 3 tu umum. Lelaki mau itu, perempuan mau itu. Nah, yang 3 lagi itu khusus perempuan saja. Nah, iaitu apabila keluar haid, darah haid, atau darah nifas, ataupun wiladah. Wiladah itu beranak yang tidak mengeluarkan darah. Nah, jadi kena mandi. Hukumnya wajib mandi. Itu ada besok ya. Ada kecil bila tak ada uduk, kena ambil uduk. Udah mandi ada, ambil uduk pula ya. Itu. Dah kita belajar tu macam mana? Ya. Mandi dah belajar, ambil uduk dah belajar. Dah kita baca dalam kitab ni. Nah, jadi suci daripada hadas besar atau hadas kecil. Nah, dan bersuci daripada najis. Najis yang buat najis ya. Pada badan dan pada pakaian. Ada najis pada pakaian, pada badan, sucikan, basuhkan, ataupun hilangkan. Kalau jenis kering hilang aja. Kalau kena basah kena basuhkan. Nah. Dan pada tempat kita nak sembahyang tu, tempat kita sujud tu mesti suci. Jangan ada tai ke apa-apa air kencing di situ. Nak suci untuk pada tempat tu dan juga pada tempat. Dan selesai pula daripada menutup aurat. Wajib menutup aurat dalam sembahyang. 2 sembahyang pun wajib menutup aurat. Jadi aurat lelaki antara pusat dan lutut. Mesti tutup. Sebab ada orang sembahyang kain selai aja. Baju tak ada, tiang tak ada, sembahyang kain selai. Sah ke tak sah? Sah. Bukan tak sah ya. Dia tanya, kenapa kamu sembahyang kain selai ni? Bukan tak sah. Kan aurat antara lelaki dan apa? Antara aurat lelaki itu antara pusat dan lutut. Pandai tu. Coba pergi Tesco, kami Lotus, pakai kain selai je boleh? Nah, tuan-tuan boleh? Try lah. Pergi TS di tapak tu, pakai kain selai aja. Lalu dengan Allah kain selai aja. Ada dengan Allah tu kain selai aja, nantak je. Bulu ketiak keluar aja. Nyomong keluar bulu ketiak tu. Kita beli barang, tu. Kain selai aja lalu. Dengan Allah kain selai aja. Dengan manusia malu. Jangan kopi tu. Dengan Allah patut kita kena malu lagi. Dengan Allah tu kita pakai yang terbaik. Tutup aurat tu. Pakai pakaian yang berhias dan pakai. Itu dengan Allah ya. Itu selesai daripada menutup aurat. Yang di antara pusat dan lutut itu lelaki. Ini adalah aurat bagi laki-laki. Dan pada perempuan yang hamba orang. Perempuan jadi hamba. Dengan perempuan hamba itu dengan tuannya. Aurat dia antara pusat dan lutut saja. Kalau dia perempuan pun ya. Dengan tuan dia. Iaitu aurat bagi lelaki dan pada perempuan yang menjadi hamba orang. Adapun aurat perempuan yang merdeka, macam puan-puan yang belakang merdeka belakang bukan jadi hamba orang ya. Yang merdeka ialah iaitu sekalian tubuhnya, semua badan jadi aurat ya, semua sekali sekalian tubuhnya melainkan muka dan 2 tapak tangannya. Muka boleh keluar, tambah kalau dalam ihram tak boleh tutup muka tu ya. Kalau dalam ihram kalau dah dia boleh keluarkan mukanya dan juga 2 tapak tangan dia. 2 tapak termasuk pergelangannya lah. Kaki yang aurat. Sebab itu kalau kemana-mana pun pakai soket. Dengar ke wanita belakang ni. Kemana-mana pun keluar dari rumah pakai soket. Jangan nampak kan aurat tu kepada lelaki yang ajnabi.
Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan atau dan pergelangannya hingga pergelangannya. Kemudian kita nak semayang ni. Kemudian maka berhadap olehmu akan kiblat. Semayang mesti menghadap kiblat. Kiblat kita ke mana? Kaabah, Mekah. Sebelum itu kiblat kita di Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat memerintahkan kita mesti menghadap Kaabah. Jadi menghadap kiblat dulu. Jadi sekarang ni kiblat tak ada masalah lah, semua masjid, semua surau, rumah kita pun sudah tahu mana kiblat. Sekarang ni ada apa? Ada handphone, dalam handphone boleh dapat kiblat dah. Dia tahu ke mana kiblat, pergi ke mana pun tahu mana kiblat. Malam lah kalau dia tak tahu di mana kiblatnya walaupun di rumah dia sendiri. Malam benar. Tanda dia tak pernah semayang tu. Kita nak tahu di mana kiblat kita. Kerana tak sah kalau tidak menghadap kiblat. Maka berhadap olehmu akan kiblat pada hal berdiri betul. Bagi orang yang lalu berdiri wajib semayang berdiri. Dengar elok. Kalau dah tak lalu berdiri baru boleh duduk. Ini memang wajib kan? Yang fardu. Siapa boleh berdiri wajib semayang berdiri. Dah tak lalu berdiri baru boleh duduk. Berdiri pun tak lalu, duduk pun tak lalu baru boleh baring. Ini menandakan kepentingan semayang. Semayang itu satu ibadah yang mesti kita laksanakan. Dalam keadaan apa kita pun tak ada pilihan, kena buat. Boleh berdiri wajib berdiri. Tak boleh berdiri boleh duduk. Tak boleh duduk boleh baring. Baring pun tak lalu, apa pun tak lalu. Macam mana dia keadaan dia? Nyandor ke apa ke? Tapi wajib tak boleh tinggal. Itu semayang. Paling penting dalam hidup kita ni semayang lah. Sebab itu dia katakan semayang itu tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama, membinasakan agama, merosakkan agama. Kita ingat yang meruntuhkan agama itu Benjamin Netanyahu. Kita ingat George Bush. Kita ingat Rodovan Krasik. Nabi tak sebut nama-nama itu. Nabi kata yang menjadi peruntuh agama, musuh Islam, musuh Allah ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Siapa yang meninggalkan sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita peruntuh agama tu. Kadang-kadang cucu kita peruntuh agama tu. Kadang-kadang kita sendiri kita nak jadi peruntuh agama. Kadang-kadang isteri kita peruntuh agama tu. Sebantai tidur dengan peruntuh agama. Kadang-kadang suami kita tak sembahyang, peruntuh agama tu. Menjadi benih kepada anak-anak kita. Tak punya dapat benih peruntuh agama. Kan dia meninggalkan sembahyang. Berarti sembahyang itu penting sangat ya. Kena dilaksanakan. Ikut adab dia. Kemudian maka berhadap olehmu akan kiblat. Padahal berdiri betul. Berdiri betul tu berdiri atas dua kaki ya. Satu kaki tak betul. Berdiri atas dua kaki tu. Kalau lalu lah. Kalau tak boleh baru boleh duduk ya. Tapi antara berdiri, antara duduk atas lantai dengan duduk atas kursi mana lebih afdal? Atas kursi ke atas lantai? Atas lantai lebih afdal lagi tahu. Lebih utama. Tapi sekarang orang dah pilih kursi je. Tak apalah, tak ada pula tak. Bukannya tak sah pula, sah ya. Tapi lebih afdal kalau semayang duduk. Duduk tu duduk atas lantai. Cara duduk iftirash. Atau duduk macam tarik awal. Itu tu duduk. Kalau lalu. Tak lalu boleh duduk cara tarik akhir. Tak lalu juga baru boleh bersila. Tapi atas lantai tu lebih utama daripada atas kursi. Tak boleh nak atas kursi juga tak apa, sah. Kalau dah tak boleh berdiri ya. Kalau tapi syaratnya tak boleh berdiri. Baik. Berdiri betul. Hanya merenggangkan antara kedua kakimu. Kaki itu renggangkan, jangan rapat. Sekira-kira sejengkal. Lebih kurang lah. Asal selesa berdiri itu okey tu ya. Tak ada perlu menanyukat sejengkal tak payah ya.
Hasil selesa berdiri itu, artinya tak ada tumbang-tumbang lepas itu, tak ada goyang-goyang dan pakai. Itu sah itu, boleh tu. Diri lah macam tu tak apa ya. Saya kira singkat dan baca olehmu. Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum sembahyang tu baca. Semua ya, bukan tak imam saja. Kita pun kena baca juga. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Betul-betul dengan qul a'udzu tu kucing. Satu A, satu U. Qul a'udzu birabbin nas. Dengar tu. Bin nas. Nas ma'arif sukun. Kalau qul a'udzu birabbin nas tak betul. Salah. Mesti ada dengung dan mesti ada ma'arif sukun tu kawan-kawannya dua harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Dengar. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dengar. Jangan allazi yuwaswisu fi. Mana datang sui-sui tu? Ya, dia dah orang baca macam tu. Allazi yuwaswisu fi sudur. Mana datang sui tu? Sin itu bukan qalqalah. Allazi yuwaswisu fi. Allazi yuwaswisu fi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu tebal. Sudurin nas. Dengar. Minal jinnati wan nas. Nas. Jangan nas je. Mesti paling kurang dua harakat. Ma'arif tu sukun. Boleh dua harakat, boleh empat harakat, boleh enam harakat. Ya, sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Saya bukan nak ngajar tajwid begini. Saya bukan pandai dengan tajwid pun. Tapi sekat belajar benar tu boleh lah ya. Dia baca tu. Yang banyaknya bukan tentu ada orang lain ya. Banyaknya belajar benar macam nak laju je. Yang nak laju tu apa? Baca Quran kena baca betul-betul. Ikut hukumnya. Dia ada ma'arif sukun, ada wajib gunnah, wajibul gunnah. Kena baca ikut hukum dia tu. Waratil Quran tartila kata Allah. Baca Quran ya, baca betul-betul. Jangan main cincai-cincai aja. Itu baca ya. Dah baca tu. Hingga akhirnya supaya engkau terpelihara daripada waswas syaitan. Karena dalam sembahyang ni syaitan bukan suka. No, ya. Syaitan nak ganggu sembahyang kita ni. Jadi nak menghilangkan syaitan tu, baca Qul a'udzu birabbin nas dulu ya. Supaya jangan syaitan tu lari. Tapi dia datang balik. Tapi bila berjalan lagi kuat kuasa Qul a'udzu birabbin nas tu tak apa dia mengganggu kita ya. Dan kosongkan hatimu daripada segala pekerjaan dunia. Nak sembahyang, benda-benda hal-hal dunia tu diselesaikan dulu. Kalau ada kain di jemuran, tengok hari gelap, angkat dulu kain tu. Ya. Kalau ada ikan nak goreng, goreng dulu ikan tu, masak dulu, baru sembahyang. Selesaikan apa saja urusan dunia ni. Biar kita tumpu 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembahyang ya. Jangan ada lihat dunia ni di tengah sembahyang teringat kain tak angkat lagi. Ikan di dapur dia goreng lagi. Apa itu terganggu kita. Jadi selesai urusan dunia dulu ya. Dan engkau tilik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Patut sembahyang tu. Kita kena sedar bahawa kita ni sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar bahawa kita ni Allah nampak aja. Itu namanya ihsan. Kita ni ihsan. Ihsan tu kita sedar Allah tu nampak aja. Kita berhadapan dengan Allah Taala.
Itu yang pelik tu. Macam mana ada orang semayang bergaru-garu, kata kepala, kata belakang, kata ketiak, kata paha, kata depan Tuhan kau boleh buat apa juga? Kalau kita berdiri depan raja, boleh ke bergaru tu? Berdiri depan Sultan Nazrin Shah, boleh ke bergaru? Jadi jangan bergaru, diam anggota tu. Ini ada yang kata tengkuk kata lah, telinga kata lah, ngorek telinga sebagainya. Bukan tuan-tuan, ini cerita umum ni. Seolah-olah kita berada di hadapan raja. Tuhan tu bukan raja, dia lagi atas daripada raja lagi. Kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi boleh bergaru kan? Boleh ngangguk-ngangguk ke kepala? Boleh ngeling-ngeling kepala kan? Berdiri betul-betul tetap anggota tu, diam macam semua ya. Itu bila kita tengah berdiri di hadapan Allah Ta'ala, seolah-olah kita berhadapan dengannya. Kerana ini Nabi khabar betul kan? Ihsan tu katanya anta budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat dia. Ini payah ni, seolah nampak dia. Fa'in lam takun tarah, sekiranya kamu tak dapat nampak Allah tu, kerana nak bayang, kamu tak boleh nak bayangkan. Selagi boleh dibayang, itu bukan Tuhan. Selagi boleh kita nampak, itu bukan Tuhan. Selagi boleh kita dengar, itu bukan Tuhan. Itu payah nak merasakan tu. Tapi sekurang-kurangnya, fa'in lam takun tarah, sekiranya kamu tak boleh nampak Tuhan tu dengan mata hati kamu, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yara. Sesungguhnya dia nampak kamu. Allah tu nampak aja. Kita bergaru, Allah nampak. Kita ngangguk-ngangguk, Allah nampak. Mata kita kata ke bawah, kena nengok tikus, nengok lipas, nengok cicak, nampak Tuhan. Biar betul-betul semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ada bangkangan. Kenyataan ni ada bangkangan dah. Jadi lurus betul-betul, elok. Mata tu ngadap ke tempat sujud tu. Mata tu tumpu ke tempat sujud. Jangan ngelewar kiri kanan, kata ke bawah. Nengok cicak lah, nengok tikus lah. Itu semayang ya. Termalah kasar bunyi. Mana buat je? Tajuknya tu. Itu dia. Mana dia? Di hadapan Tuhanmu, kerana Allah tiada menerima akan semayang hambanya itu, melainkan dengan hadir hati serta menghina diri. Kita menghinakan diri di depan Allah Ta'ala. Macam kita berada di depan raja lah. Macam tu. Kita rasa kita ni hamba, kita ni rakyat. Depan kita tu raja. Mati kan kamu ni. Apa kamu buat? Itu raja. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sedar Allah tu nengok aja, tak berani nak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kurang khusyuk kita kepada Allah SWT. Kalau dia tak khusyuk, lalai dalam semayangnya, apa amaran dari Allah? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi mereka yang semayang yang mereka itu lalai di dalamnya. Nanti akan dapat neraka namanya wail. Bukan neraka nama wail tu lah. Wail tu nama satu lembah dalam neraka Jahannam, yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail sebenar. Orang yang lalai dalam sembahyang. Jadi nak ingat, sebab itu nak apa yang kita baca dalam sembahyang tu kena seorang-orangnya faham maksudnya. Kalau tahu setiap kata pun seorang-orang maksudnya tahu. Itu dia. Ini nak sembahyang ni. Sedar bahawa Allah nengok kita aja. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu iqamah. Iqamah tu orang yang azan. Jangan orang lain azan, orang lain qamat. Dengar kan ni? Dia nak siapa azan, dia lah iqamah. Man azna fahuwa yuqim. Ini dah. Kadang-kadang tu imam tu datang awal. Tu bila tak ada lagi.
Tu imam azan. Dia azan tu dah lepas azan tu memang sunat. Lepas tu baru datang tu Bilal. Itu nak kat sembahyang tu Bilal berqamat. Tadi tu imam azan, tu Bilal berqamat. Habis tu tu imam tadi terus jadi imam. Makruh hukumnya. Makruh mengumpulkan antara jadi imam dan juga jadi muazzin. Itu makruh. Jual lebih orang makruh je. Jual lebih makruh karang betul ya. Makruh tu tanda Allah benci. Tidak apa kita mencari kebencian Allah Taala. Nah, kan? Ini tak boleh dengar makruh tu jual aja dia Allah makruh karang. Makruh tu pun nak kita tinggalkan juga kalau boleh, seboleh-bolehnya. Kerana makruh tu artinya apa? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Nak tak berdosa kan tak pahala. Kita nak pahala, tinggalkan yang makruh tu. Itu yang sunat. Banyak orang tinggal yang sunat tu. Alah sunat, tak wajib ni. Curi hanya bibion. Yang sunat-sunat kita nak buat supaya dapat darjat dari Allah SWT. Itu yang sunat-sunat tu. Mayang sunat ada, pakaian sunat ada, zikir sunat ada, selawat sunat ada, sedekah sunat ada. Banyak sunat-sunat tu kita buat supaya dapat pangkat di sisi Allah SWT nanti. Alright. Apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala maka ucap olehmu iqamah. Dan qamat dia betul. Tadi betul lah, bukan kesalah ya. Tapi ada yang salah kadang-kadang tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an, tak ada wa ya. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Jangan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. La aja. Yang ada orang tu lah, yang saya kadang-kadang dengar tu hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. La aja, tak ada solah tu. Tak ada tamarutah hujung tu, tak ada anu. Tak ada mati kan situ. Ataupun hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Itu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu betul. Yang salahnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tu dua kali sebutnya. Tu dah habis. Qad qamatis shalah, bila dah matikan solat tu, artinya sudah sebut tu lah tu. Jangan sebut lagi. Ini dah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dua kali sebut tu. Seolah-olah saya hendak ke batu tiga, saya hendak ke batu tiga. Tak faham ke tak? Saya hendak ke tapak, saya hendak ke tapak. Seolah macam itu lah, seolah-olah. Jadi tu kalau dah dimatikan hayya 'ala shalah, jangan sebut tu lagi. Kalau nak sebut, tak sambung, itu tak apa. Hayya 'ala apa? Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Itu tak apa. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Kalau nak apa? Kalau nak mati kan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jangan tu lagi, no. Kalau tak faham benar-benar pun ya. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, jemaah biasa ni ikut mazhab kita Syafi'i hanya sunat mula bergerak setelah selesai iqamah muazzin. Dah habis qamatnya tu baru kita mula bangun dan bergerak. Ya, jemaah biasa kita ni kecuali tok imam. Tok imam bangkit. Bila sebut qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, tok imam bangkit dan pergi ke depan. Kerana takbir dia orang yang tetap dia memang dia jadi tok imam. Terus bangkit je. Jangan tunggu lagi. Bangkit ke depan. Qad qamatis shalah, berdirikan oleh kamu akan sembahyang, berdirikan oleh kamu akan sembahyang. Bangkit tu. Tok imam aja. Makmum lain udah habis qamat baru bangkit. Itu ikut mazhab kita Syafi'i. Kita ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i lah. Sebab itu kadang-kadang saya tengah duduk tu, orang manggil saya. Tengah duduk. Padahal belum qamat tu belum habis.
Udah habis qamat baru saya bangkit. Contoh berapa kita kau kalau tidak pahala lah, tak nak hidup lah. Jadi udah bangkit tu baru kita betulkan sahab. Dan tu imam pastikan sahab yang depan tu penuh dulu dan lurus. Jangan terus takbir aja. Ya, toleh ke belakang dulu, tengok dulu. Sebut seru kepada jemaah tu. Istau li solati rahimakumullah. Ya. Istau, bukan istah ya, istah nama saya. Nyaut saya kan? Saya nama saya Ibrahim Istah. Nak istau. Sama kalau oleh kamu akan sah. Ataupun baca hadis boleh juga. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min iqamati shalah, itu hadis boleh. Tapi paling kawannya istau. Kalau dengkah itu aja buatnya istau. Betul kembali kamu akan sah. Bila dah tengok rapat semua lurus, baru dia pusing ke depan ada kiblat dan takbir ihram. Itu jadi imam. Jangan terus yang takbir saja. Ini ya Allah, orang tengah kelang kabut nak terasa dia Allahu Akbar. Dia nak laju benar tu mengapa? Kenapa nak laju benar? Bukan sini ni, sini alhamdulillah tadi bagus dah. Pagi tadi bagus. Pastikan sah tu lurus betul-betul baru dia takbir ihram. Okey, tengok. Maka ucap olehmu qamat dan setelah itu maka berniat engkau akan semayang. Niat dulu ya. Dalam hati itu tak kuat ya. Maka hendaklah engkau sertakan niat itu daripada permulaan Allah. Itu bila takbir ihram. Mula tu start nak dah. Ya. Yang wajibnya 3 aja. Qasad, ta'rad, ta'yin. Sahaja aku semayang fardu subuh. Itu aja yang wajib. 2 rakaat tak wajib dalam takbir ihram tu. Ini cerita yang wajib dalam takbir ihram ya. Yang wajib 3 aja. Qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad apa? Sahaja aku semayang. Ta'rad semayang apa? Sunat tu wajib. Sahaja aku semayang fardu. Fardu tu. Itu ta'rad. Ta'yin fardu apa? Subuh. Sahaja aku semayang fardu subuh. Nak habis bar tu mesti dah habis niat. 3 tu nak ada. Sahaja aku semayang fardu subuh. Adapun 2 rakaat ikut imam begitu di luar takbir ihram boleh. Tak apa. Tapi yang wajib dalam takbir ihram tu 3 kalau tadi ya. Ada masalah? Ada masalah? Bukan nak betul-betul saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Taala itu ya. Allah. Panjang no. Tangan ber Allah. Baca ke mana? Kalau baca kau itu baca ke tak? Baca. Tangan tu 2 gerak aja yang boleh. Berturut-turut 2 gerak aja. Allahu Akbar. 1, 2. Berturut-turut. Allahu Akbar. Yang ngangguk kepala. Kalau ngangguk kepala apa? Udah 3 gerak berturut-turut. Allahu Akbar. Siapa nyuruh ngangguk? Ada Ustaz Aliyah, Ustaz Fauzi Aliyah nyuruh. Ustaz Fauzi ngajar kan? Ada nyuruh tu. Ini dah Allahu Akbar. Itu goyang-goyang amat tangan lagi tu. Allahu Akbar. Siapa nyuruh itu tu? Melumpur tangan. Kenapa tak nyuruh? Ya. 2 gerak aja kalau nak berturut-turut. 1, 2 dah. Sebut betul-betul. Allahu Akbar. Angin keluar. Jangan Allahu Akbar. Ini pun bukan tuan-tuan ya. Tadi tak ada. Ini umum tajuk itulah mana namanya. Kena sebut lah. Ada usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begini. Alif dan ta ke alif dan ta ye. Alif dan ta ak.
Keluangin dia. Akbar. Jangan akbar itu qalqalah. Kaf tu kan qalqalah. Kaf tu hamas. Hamas tu keluangin dia. Allahu akbar. Ak. Allahu akbar. Nah, ucapkan olehmu iqamah dan setelah itu maka berniat engkau akan sembahyang. Maka hendaklah engkau sertakan niat itu dari permulaan Allah ber'a start mula niat ya. Dan hingga akbar, hingga ra akbar ya. Allahu akbar bila bar tu udah selesai niat. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Dia nak angkat tangan dia mana? Tengok ni. Bukan lawak mana ni, tengok aja lah ya. Tangan ibu jari ni biar dia selari dengan telinga belah bawah ni. Allah macam ni. Ni ada kiblat ya. Jangan apa ni. Ni ada Allah. Itu bukan takbiratul ihram terang apa? Itu tabik tuan. Ni ada kiblat. Bukakan tangan tu Allah. Lebih korang lah. Tak boleh beli yang bersukatnya. Allah. Dan anak apa ni ibu jari ni selari dengan anak telinga belah bawah. Dan tangan di atas ni selari dengan coping telinga belah atas ni. Allahu Akbar. Boleh sampai 7 alif boleh lagi ya? 7 alif artinya 14 hakat boleh panjang. Allah yang boleh panjang Allah dan tak boleh panjang ya? Allahu Akbar tak ada. Yang boleh panjang Allah aja. Allah itu boleh. Allahu Akbar. Ini kita bab asal ni minta maaf ya. Tajuknya itu mana nak buat ni? Bab asal ni nak sembahyang macam ni. Sampai habis ya macam ni. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Yang atas tu sama dia lebih kurang lah ya. Dan berbetulan ibu jarimu dengan kedua tanganmu itu dengan telingamu yang di bawah. Coping telinga di bawah tu ibu jari itu selari dengan coping telinga yang di bawah tu. Dan berbetulan ibu jari kedua tanganmu dengan telingamu yang di bawah. Setelah itu maka engkau turunkan akan kedua tanganmu, kemudian maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu. Turunnya atas, pusat, bawah dada. Ini dada, ini pusat. Tengah-tengah ya antara pusat dan dada. Allahu Akbar. Ya. Berdiri sana. Allahu Akbar. Jangan huruf-huruf dah. Yang gerak lagi. Ini ketika itu pula kata Allahu Akbar. Siapa nyuruh kata? Batal tu. Dengar ke ni? Batal sembahyang lah. Kerana 3 gerak betul-betul pokoknya. Batal. Ramai orang yang batal. Sini tak ada lah tempat lain. Bukan boleh benar. Allahu Akbar. Sini dulu tengok. Batal tu. Jadi yang betul 2 gerak aja. Allahu Akbar. Tangan kiri di bawah, tangan kanan kata. 2 jari ni pegang, 2 tangan. Yang 3 jari ni lower. Allahu Akbar. Kuatkan sikit ke kiri. Jangan kuat benar, sikit je ya. Kuat ke kiri sikit. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Diam je. 1, 2. Diam. Jangan gerak lagi. Lepas tu jangan pergi benda goyang-goyang ni. Lurus. Mata tu tengok tempat sujud dia. Itu aja ya. Ada bangkangan. Pergi peluang. Ada bangkangan. Ini kita nak sembahyang ni. Biar dia terima sembahyang kita tu. Tak mahu ya mana buatnya. Asal. Itu cara sembahyang.
Sikit lagi, tuan. Berapa jam lah kita kamu? Lama berdoa. Ini tak habis-habis lagi. Belum baca doa cerita lagi. Kita sampai doa cerita kita baca ya. Kemudian apa? Di atas pusat dan di bawah dada. Lihat Ikhya. Nak rujukan ambil baca kitab nama Ikhya Ulumuddin. Ada siap tu. Detail itu. Lihat Ikhya juzuk yang ke pertama par 53. Serta taruhkan tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tanganmu yang kiri. Dan setelah itu maka baca olehmu. Ini doa iftitah. Dengar elok. Dengar saya baca ni. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Boleh dengar? Siapa lain bunyinya, tak betul. Dia patutnya Allahu akbaru kabiran. Yang salahnya Allahu akbar kabiran alhamdulillah katsiran subhanallah tawasila. Tapi kami ada yang bunyi itu bacanya. Allahu akbar kabiran. Siapa mula ra tu? Ba alif kaf di atas ak, ba di atas ba, ra depan ru. Ada ru tengok kita. Ada tak ru depan ru tu? Roh tu mati ke dah? Pasal apa dia baca Allahu Akbar kabira? Kenapa bah? Bukan tujuan lain. Udah mendalam hati nama saya. Ustaz hati kemana? Tapi ada tak belakang itu? Allahu Akbar kabira. Kenapa roh? Roh ada di atas apa? Bagi dua atas tu ron. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau tak cukup nafas berhenti, tak apa. Allahu akbaru kabiran, tarik nafas. Walhamdulillahi katsiran, tarik nafas. Wa subhanallahi bukratan wa asila, tarik nafas. Tapi kalau salah baca tak ada lah batal semayangnya, kerana ini hukum sunat. Tapi kalau ayat Quran kena baca betul-betul. Ayat Quran kena baca betul-betul. Kalau salah baca berdosa. Walaupun tak batal semayangnya berdosa. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi. Dengar dia tu. Wajjahtu wajhiya lillazi. Dengan wajjahtu wajhiya betul. Tu kan yang dua harakat. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan. Dengar. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang ini lagi banyak salah. Bukan sinilah tempat lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana banyak salah? Dia baca macam mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada tak orang baca begitu? Tuan-tuan? Ada tak wa mahyaya? Ada tak? Siapa nyuruh ya tu dua kali panjang? Satu tu panjang, satu pendek. Wa mahya ya wa mamati. Yang mula-mula tu dua harakat. Wa mahya. Yang kedua tu pendek aja. Wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang selalu saya dengar lah. Kadang mana dekat saya dengar lah bunyinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada tak begitu? Ada tak orang dekat begitu? Saya dengar lah. Tuan-tuan tak dengar tak tahu kalau salah saya. Saya dengar begitu. Tak betul tu. Wa mahyaya wa mamati. Ayat Quran ni tuan-tuan.
Kalau ayat Quran salah baca berdosa, walaupun sembahyang tak kata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika tu panjang ya. La syarika lahu diharapkan. Wa bidzalika umirtu tu pendek. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini saya bukan nak ngajar Quran ni. Tapi bila kita selalu dengar salah tu kena kabur. Lepas tu baru kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu akan datanglah lepas raya dia. Ini Fatihah. Kalau nak baca kejap ni ke-9 habis. Lalu nunggu. Sebuah lah. Nak baca Fatihah ni satu-satu dulu. Banyak salahnya. Bahaya lah tu. Belum masa tak ngaji kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai Fatihah akan datang kita baca insyaallah. Kalau panjang kalau tak padam lah. Kalau padam cari ustaz lain ramai ya. Saya ni ada. Alright. Dekat ke-8 dah. Cukup ke dah? Sebuah lah. Dah dengar belum? Udah dengar tu ya. Mula sila tu semput, sila balik, tu semput balik. Rasa-rasa nak melunjuk sekian dah ustaz di depan. Cukup dah tu. Sebelum saya tutup, saya bagi peluang kepada tuan-tuan dan perempuan. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal diajar dapat, dapat. Jangan buat kesalahan yang saya sebut tadi dah. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kadang-kadang bunyi itu lagi tu. Udah kabur tu orang itu juga. Tak erti nak buat perubahan. Baca betul Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wallahu a'lam. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala